Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, pada malam ini, kesempatan ini kita dapat lagi bertemu dalam satu majlis ilmu memperkatakan tentang agama kita, tentang hukum hakam yang kita akan perkatakan berdasarkan kepada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain ini. Dan kita terus masuk ke tajuk kita pada malam ini, Kitabul At'imah. Ini kita dah baca beberapa baris, 2, 4, 6, 5 baris. Kita ulang baca sedikit supaya kita dapat tangkap di mana kita berhenti. Baik. Kitabul At'imah. Kitab pada menyatakan tentang apa? Makanan. At'imah itu jamak daripada ta'am. Jamak taksir dia panggil. Jamak taksir ya. Ta'amun, ta'amani, at'imah. Artinya banyak makanan, 3 dan ke atas. Itu plural dalam bahasa Arab. Ini kitab pada menyatakan barang yang halal dan yang haram daripada makanan. Bermula binatang laut yang tiada hidup di dalam, yakni ada yang jatuh di sini, mudah-mudahan yang betulnya di dalam darat ataupun di atas darat ataupun di daratan, ya. Melainkan aish mazbuh, yakni dia boleh hidup sekejap sahaja, tidak lama dia hidup atas darat itu. Aish tu hidup, kehidupan. Mazbuh tu yang disembelih. Jadi ya, kalau lepas disembelih itu dia berapa lama? Sekejap lah maksudnya. Aish mazbuh jua, lagi tiada padanya racun, halal dimakannya. Barang rupa ada ia jika atas rupa anjing atau babi sekalipun. Yang duduk dalam laut tidak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita makan. Rupa, nama, bentuk dan sebagainya, lah. Halal dimakan. Dengan syarat dia tak hidup di daratan. Kalau dia boleh hidup pun, hidup sekejap sahaja. Habitat sebenarnya dalam air. Baik. Kemudian yang tidak beracun. Yang tidak beracun. Boleh dimakan, halal dimakan. Sehingga kan disebut kalau rupa babi pun, rupa anjing pun, halal dia makan. Maka haram memakan binatang yang hidup pada 2 negeri, pada laut dan pada darat. Maksud 2 negeri ialah lautan dan darat. Daratan dan lautan. Seperti ketam batu. Ini pun telah kita bahaskan. Dan bekatih, katak katak. Dalam satu hadis ada seorang lelaki yang dia ni tabib lah, ataupun dia ni buat ubat. Bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang katak, boleh tak dijadikan satu bahan daripada bahan-bahan ubat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang membunuhnya, larang bunuh katak. Dan ular air, dan nas ni duyung. Kalau tuan-tuan buka kamus bahasa Arab sekarang ni, nas ni kera. Tengok dalam kamus Marbawi itu pun kera. Jadi nas di sini ialah duyung, ya. Ikan duyung. Ikan duyung dalam pemahamannya ialah berwajah manusia, bercakap-cakap boleh, berkaki satu, artinya ada ekor, dia tak ada kaki. Begitu yang disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Wallahu a'lam.
dunia ni 2/3 daripada daratan. Ya tak? Kita tak tahu apa yang di dalam, tapi biasanya rasa-rasanya duyung ni ada gaya-gaya rupa-rupa sikit-sikit mungkin, tapi kalau yang bercakap tu macam barangkali macam naga lah. Tak? Halal ke naga? Naga tu dipertikaikan wujud ataupun tidak. Baik. Tapi dalam legendanya ada. Mungkin mitosnya ada. Wallahu a'lam. Baik. Dan buaya. Jangan baca qil wal qal lah ya. Ada pendapat-pendapat yang dipakai. Dan barang-barang dan binatang yang mempunyai racun seperti buntal dan umpamanya, haram dimakannya segala yang tersebut. Kalau yang tadi dia haram. Haram yang pertama hidup dua alam, yang kedua keji kerana jijik, dan yang ketiganya kerana beracun. Kerana kejinya dan mudaratnya disebut di sini. Serta ditegahkan pada membunuh akan berkatih. Yang lazim daripadanya hurmahnya, baca hurmahnya, ya. Bila Rasulullah SAW larang daripada membunuh satu-satu binatang, maka lazim kesan impak daripada larangan itu maksudnya apa? Nabi SAW larang bunuh. Dah? Nak makan macam mana kalau tak bunuh? Jadi haram. Haram. Begitu, tidak disebut di sini yang Nabi SAW suruh bunuh. Suruh bunuh. Gagak, elang, ular, kala dan anjing yang menggigit. Anjing yang tak gigit tu jangan. Yang anjing liar yang menggigit orang sana sini, dia panggil kalbun akur. Baik, itu 5 dia panggil fawasik. Masuk juga tikus dalam satu riwayat. Fawasik maksudnya yang fasik, yang keji, yang sangat keji lah. Dan binatang-binatang yang berbahaya lah, lipan apa semua. Demikianlah pada raudhah. Di sini kita berhenti. Daripadanya hurmahnya. Ya, ada kita faham daripada larangan Nabi SAW daripada bunuh katak itu, kita faham daripadanya hurmahnya, keharamannya. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan baca haramah. Kalau dalam kitab-kitab yang dirumikan itu macam-macam ejaannya. Barangkali yang merumikan tu dia tidak ada pendidikan pondok ataupun tidak ada asas bahasa Arab yang kuat. Jadi dia main hentam saja. Ada dalam kitab yang dirumikan itu warna biru tu, saya tengok satu kali dalam satu muka ada 8 kesalahan dia. Ada 8 kesalahan. Jadi bila begitu saya mula belek, siapa yang merumi ni? Tak ada nama. Tak ada nama yang merumikannya tu. Bukan mensyarahkan, merumikan je. Tengok pula siapa mencetak kitab ni, buku ni. Tak ada pula nama pencetak. Sungguh tak bertanggungjawab. Dari sudut akademik, ini tidak bertanggungjawab. Jadinya, sebab itu kita selalu sebut, kita tekankan biar berguru. Takut-takut nanti dia baca kok saya kok dia. Baik. Demikianlah pada raudhah. 2 dia kata. 2 tuan-tuan rujuk di belah kiri tepi kitab itu, nota kaki dia. Qauluhu pada raudhah. Maksudnya katanya, qaul tu kata bahasa Arab. Hu tu dhamir yaud ila pengarang, kata pengarang. Jangan baca qalah pula. Ada orang baca qalah ni. Qaf wal laha qalah dia kata. Elok. Pada raudhah. Qauluhu pada raudhah maksudnya apa maksud raudhah? Iaitu kitab bagi Imam Nawawi, iaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal 677. Ni Imam Nawawi. Aliran yang sampai kita ke Malaysia ni banyak daripada yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi. Baik. Raudhah ni kitab Imam Nawawi, mukhtasar dari Aziz bagi Rafi'i. Mukhtasar ni ringkasan. Kitab itu adalah ringkasan kepada kitab Aziz. Kitab Aziz ni siapa punya? Imam Rafi'i punya. Ya. Imam
Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Meninggal 634. Imam Rafi'i. Jadi ada dua orang pentahqiq. Bila disebut dalam fiqh Syafi'i, ada dua orang pentahqiq dalam mazhab Syafi'i ini. Itu yang merajahkan, yang kita pegang merujuk kepada apa yang dirajahkan oleh mereka, misalnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya. Yahya bin Sharaf An-Nawawi dan Imam Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Baik. Nama kitabnya Aziz, iaitulah dikehendaki dengan asal raudah. Bila sebut asal raudah dalam kitab ini merujuk kepada Aziz, nama kitab kepada Imam Rafi'i. Dan Aziz itu syarah bagi Wajiz. Dan Aziz itu adalah syarah kepada Wajiz bagi Ghazali, bagi Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Alihha, intaha, habis. Yang nak diberitahu sini, yang disyarahkan, yang dia nak buat nota, buat catatan. Intaha, artinya habis. Musahhihuhu, yang mentahqiqkan kitab ini. Bukan pengarang, catatan. Catatan ini dibuat oleh orang yang mentasahihkan kitab ini. Baik. Apa dia asal raudah? Aziz, ya. Aziz. Seperti barang yang pada aslur raudah. Ini dia. Ialah yang mu'tamadnya. Apa yang kita sebut tadi, seperti yang disebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab Aziz, yang mu'tamad, ya. Dan jika tersebut di dalam Majmu' ni nama kitab juga. Majmu' Syarah Muhadzab. Muhadzab ini Imam Syirazi punya, ya. Dia ada 3 orang sebenarnya pengarang kitab ni. Yang mulanya dimulakan oleh Imam An-Nawawi sampai bab riba, kemudian disambung, tak sempat habis, disambung oleh Imam Tajuddin As-Subki, sambung sampai taflis, dan disambung oleh Al-Imam Najib Al-Muti'i sampai habis. Jadi tebal kitab ni. 1 meter lebih kurang kitab ni. Kitab Al-Majmu'. Ini ensiklopedia mazhab Syafi'i. Lebih kurang begitulah. 4 rubuk situ, ada muamalat, ada jenayat, ada ibadat, ada munakahat. Lebih mudah dibaca berbanding dengan kitab Matla'ul Badrain. Matla'ul Badrain ni 1 cm je, ada 4 rubuk juga. 1 cm ada 4 rubuk. Bayangkanlah, hak tu 1 meter. Baik. Tersebut dalam kitab Majmu', ya, bahawa qaul yang sahih, yang mu'tamadnya, bahawa sekalian binatang yang di dalam laut itu halal bangkainya. Ini yang mu'tamad disebut dalam kitab Al-Majmu'. Semua apa barang yang dalam laut, binatang yang dalam laut, halal belaka bangkainya, ya, selama mana tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Yalah, kalau ikan itu dah timbul dan sebagainya, boleh makan. Ambil, makan, gulai, tak ada masalah. Ada cara masak dia kalau tu. Buat gulai lemak, bubur daun cemomok. Cemomok ni daun kesing. Buat pedas-pedas. Kalau ikan hak terapung di Sungai Pahang, orang makan. Selama mana tidak bahayalah, boleh. Boleh makan, ya. Kalau mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi kena tangkap. Ikan tu kena tangkap. Kalau mati terapung gitu, tak boleh. Dan yang lain-lain tak boleh. Ketam ke, udang ke, ikan je hak dia. Baik. Melainkan berkatih. Berkatih ni katak, ya. Kenapa? Dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun duduk dalam air, tak duduk atas darat misalnya, kok ada katak yang begitu, memang tak boleh. Pasal dia dilarang oleh Nabi SAW. Dan barang yang ada padanya racun. Baik. Dan barang yang disebutkan dia oleh ashab. Ashab ini maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mereka juga kadang selalunya berijtihad, ya. Berijtihad.
tapi berijtihad berdasarkan kepada qawaid ataupun usul yang ada dalam mazhab Syafi'i. Mereka ini duduk di bawah payung mazhab Syafi'i. Walaupun ada yang sangat hebat sebenarnya, mereka ini boleh berijtihad sendiri dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi mengaku mazhab Syafi'i. Menggunakan kaedah usul usul fiqh dalam mazhab Syafi'i. Ashab ni maksudnya kalau itu sahabat-sahabat, mana zahirnya, mana pada bahasa. Atau setengah daripada mereka itu daripada mengharamkan sulahfah. Sulahfah ni kura-kura, labi-labi, mungkin masuk penyu bagiannya. Dan ular dan nas-nas duyung. Itu ditanggungkan dia atas barang yang bukan ia di dalam laut. Intaha. Dia kata yang muktamadnya, apa saja yang hidup dalam laut halal dia makan, walau macam apa bentuk, rupa, nama dan sebagainya, halal. Walaupun dia kata sulahfah, ular, nas-nas, kalau ada betul duyung ni, kalau dia duduk dalam air, dia tak duduk atas darat, halal belaka. Itu maksudnya. Yang ni yang muktamadnya dia kata. Pasal apa? Ambil pada kaedah umum, kaedah asalnya ialah semua binatang-binatang yang ada dalam laut, yang hidup dalam laut, yang tidak hidup di daratan kecuali sekejap, maka dia halal dia makan, kecuali yang beracun. Kalau boleh buang racunnya, macam yang kita cerita dulu, ikan buntar, orang buat sushi, ada pakarnya yang boleh buang racunnya, boleh makan. Boleh makan. Dia diharamkan kerana dia beracun. Tapi orang yang kebal racun misalnya, boleh lah. Tapi kalau dalam sushi itu memang dia buang. Ambil masa lama. 5 tahun nak jadi master. Boleh proses sushi buntal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha, habis yang nak dipetik dalam kitab Al-Majmu'. Itu maksudnya. Intaha. Bermula binatang daratan. Ni masuk pula binatang daratan. Yang halal daripadanya itu unta dan lembu dan kerbau dan kambing betul dan kambing kibas. Dia sebut kambing betul tu, kambing ada kibas, ada kambing kibas, ada kambing bibi kan. Kambing betul. Tak kiralah nama Jamra Pari ke apa sekarang ni, Ustaz. Kalau hak kecil tu kambing kacang lah. Baik. Dan kuda pun halal ya. Kuda horse, horse. Saya baca dalam internet, dia terjemahkan, dan Nabi SAW mengharamkan kuda. Berat betul itu. Kaldai itu diterjemah kuda, himar. Mengharamkan kuda dan menghalalkan kuda liar, kata dia. Terjemahan hadis. Himar itu dia terjemah sebagai kuda. Haram. Kuda pula. Nabi SAW melarang makan daging himar dan menghalalkan kuda pada peperangan Khaybar. Hadisnya. Dan rusa dan seladang dan kijang dan bobok. Kerana sah hadis dengan bahawasanya ia, yakni bobok itu perburuan yang dimakan. Dan kerana taringnya daif, sebab dia ada taring, dia memangsa juga sebenarnya bobok ni, tapi lemah. Dia punya taring itu lemah, tidak kuat. Tiada berkuat ia dengan dia. Ini berdasarkan kepada satu hadis daripada Ibni Abi Ammar. Beliau bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, qultu ad-dabu'u saydun hiya? Dabu' ni
perburuan ke dia. Dobok ni tuan-tuan dan puan, hyena, binatang hok ketawa tu. Dia kalau ramai-ramai singa pun takut. Tuan-tuan tahu, sini panggil dubuk, sebenarnya orang Melayu panggil dubuk. Dubuk. Kalau dalam filem Lion King tu, tengok tak filem animasi kartun Lion King, The Lion King, yang lawan dengan singa tu. Tu dubuk. Qala, maka Jabir sebut, na'am, ya. Dia adalah perburuan, maksudnya yang boleh diburu. Qultu, akuluhu. Aku sebut lagi, aku makan, boleh makan. Qala, na'am, kata Jabir. Qultu lahu, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebut lagi pada Jabir, apakah pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dobok ini? Qala na'am. Maka Jabir kata, ya. Nabi pernah sebut tentang dobok ini. Riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis ini sabit dan sahih. Jadinya boleh dimakan dobok tu, dobok. Baik. Dan dab. Siap dengan qalqalah kita baca dab. Semua ni haiwan popular ni. Soho. Tapi yang ada sampai Malaysia ni kita pun tak pasti. Dab padang pasir Arab ke, dab Burma ke, hak biawak mana tak tahu. Ya? Saya ngeri. Betul tengok kalau dab-dab di pasar malam dan sebagainya. Biasa sembelih ni, dab ni. Sembelih Zuhur Asar ni. Pagi esok tu kita bangun subuh. Hidup lagi. Tegak lagi kepala dia. Klik-klik mata mana kita. Lama dia bertahan ni, gagah ni. Duduk di padang pasir. Katanya 40 hari sekali minum. 30 hari sekali kencing. Duduk padang pasir mana ada air. Ada pula saya baca dalam internet tu, dia jual dab, dia tulis situ binatang ni tak minum. Pelik juga tu. Tak minum. Mari mana dia punya air, bekalan air dia tak? Iaitu haiwan yang ma'ruf di tanah Arab. Seperti kelakuan biawak. Maksudnya seperti rupa biawak. Bagi jantannya 2 zakar dan bagi yang betinanya 2 farash. Ini pasal gagah ni barangkali. Yang kita tak jadi itu bukannya minyak dab, hak tu minyak sawit. Ada ayah pada kawan saya, dia jual minyak dab, dia buat minyak dab. 1 ekor dab tu dia masak 14 tin minyak sawit. 14 tin minyak tu berapa gelen hak tu? Hak besar tinggi tu. 14 tin boleh buat. Itu bukan minyak dab, minyak sawit. Kalau tak berkesan mula kita nak salahkan dab, bukan salah dab tu. Baik. Kita sembelih-sembelih, jiran atas tengok. Cucu dia jenguk. Oh, you are eating alligator, dia kata. Kata makan buaya pok-pok ni. Mazhab Hanafi haram. Dan ada kawan-kawan sembelih tepi asrama, mari budak-budak Cina. Budak-budak Cina Muslim daripada negara Cina sana. Mereka ni bermazhab Hanafi. Mereka marah. Apa makan benda haram ni, kata pakai ni, ya. Tapi ada dalil yang kuat sebenarnya. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu pernah makan dab tu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang dab ni, lastu akuluhu wala uharrimuh. Aku tak mengharamkannya tapi aku tak makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya halal lah dab ni. Bagi orang selera nak makanlah. Tak selera nak makan tu, dia tak nak makan tu lain cerita, tapi halal ke tak halal? Halal dab ni, ya. Baik. Baik. Dan arnab.
Iaitu binatang yang ma'ruf pendek dua tangannya dan panjang dua kakinya dan bagi yang dan pelanduk. Arnab halal tuan-tuan dan puan-puan. Tak selera macam kucing apa semua tu, itu masalah selera, masalah liur. Hukumnya halal. Satu kali saya masuk dalam bilik waktu duduk asrama di Karachi tu, ada seorang kawan yang sedang makan. Dia orang Bangladesh. Jadi dia panggil, ta'al nakul ma'an. Kata, mari makan sama. Kata, kenyang, syabi'at ya akhi, syabi'at. Khalas khus idam. Dia kata, ambil lauk. Nak raihkan dia, ambil lah seketul. Belek tu pelik dah. Ambil dalam mangkuk dia, gigit pelan-pelan, tengok tulang pelik apa semua. Makan tu dia kata, "Ta'rifu madza ta'kuluh?" Apa ni kau tahu tak apa yang kau makan tu? Tak tahu. Ta'kulu qittah, dia kata. Qittah. Kau makan kucing. Sudah dalam hati kata pok-pok ni makan kucing barangkali. Tengok kita lain macam itu, dia kata dak arnab, dia kata. Kata sebaik kau tak beritahu. Kalau beritahu tadi aku tak makan dah, kata. Arnab. Tengok belek patutlah tulang gaya kucing. Macam sebagainya. Halal halal dia makan. Dan pelanduk dan yarbu', iaitu binatang pendek dua tangannya, panjang dua kakinya. Kaki dia bahagian hadapan dia pendek dan bahagian belakangnya panjang. Warnanya seperti warna kijang. Cantik berkilat, bukan macam tikus tu. Rupa dia macam tikus. Lebih kurang. Tapi warna dia macam warna kijang. Kepala kecil muncul macam tikus tu. Yarbu', ya. Halal dia makan. Dan halal kunfuz, iaitu landak kecil. Kunfuz ni landak. Dan duldul, iaitu landak besar. Duldul ni landak besar, landak raya. Landak ni ada dua jenis, satu yang kecil, satu yang besar. Kecil ni orang pelihara sekarang ni. Orang buat binatang peliharaan macam hamster apa semua tu. Halal. Yang besar ni duri panjang-panjang sejengkal tu lah. Dia duduk dalam lubang-lubang, celah-celah, bawa pokok, bawa apa ni akar. Dia binatang yang melata, binatang yang merayap, lebih kurang gitu. Tapi disebabkan dia ada dalil, maka dia halal. Begitu dengan yarbu' ni tadi. Bodoh sangat rupanya. Dulu saya kecil-kecil saya makan landak ni. Biasa makan. Tapi tak pernah tengok rupa tuan. Dah boleh tengok rupa tuan ni, rasa tak boleh makan dah rasanya. Tak boleh makan dah. Baik. Dan halal wabar, iaitu binatang kecil daripada kucing. Dia kecil sikit daripada kucing. Warnanya seperti warna limpa, sangat pendek ekornya. Dia duduk atas-atas pokok ni, merayap di dahan-dahan. Mungkin tak ada sini kot. Wabar. Ya? Bahasa Arab lah ke tu. Dan halal, Ibn Ars banyak baginya. Ibn Ars. 3. Qauluhu Ibn Ars. Ya? Nama. Iaitu satu bagi daripada tikus, berhampir rupanya dengan tupai, bersangatan busuk baunya. Banyak ia pada tepi-tepi Masjid Azhar di Mesir. Mengalah ia akan kucing. Intaha, alihha intaha, habis yang nak di nota kakikan. Musahhihuhu, yang mentasahihkan kitab ini, ya, yang menambah dan sebagainya. Cuma dalam dia kata kucing pun takut pada binatang. Ya, dia macam-macam tupai sikit. Ya, busuk. Banyak dekat Masjid Azhar di Mesir tu. Di Jamiatul Azhar lah. Zaman-zaman dulu kali ya ni.
Baik, kalau dalam kitab Fiqhul Manhaji itu dia kata Ibnu Irs ini ialah dabbatun raqiqatun tu'adil fa'r wa tadkhulu hujrahu wa tukhrijuh. Dia kata ada binatang yang melata, merangkak, yang nampaknya slow je. Dia sangat memusuhi tikus. Dia masuk dalam lubang tikus dan dia keluar, dihalau tikus tu. Binatang apa ni? Ya, kalau tuan-tuan biasa tengok Animal Planet ke National Geographic ke, mungkin tahulah kan. Dia ada ceperlai, ada merkat, ada macam-macam jenis yang itu. Jenis-jenis bangsa spesies-spesies yang begitulah. Baik. Dan Ummu Jabin, iaitu binatang yang menyerupai dengan dhab. Ummu Jabin ni binatang macam dhab, macam biawak tu lah. Ya. Tuan-tuan kalau ada keyboard Arab, tekan Google image, type kan ba, dia keluar dhab, misalnya alif ba nun ain ra sin Ibnu Irs, dia akan keluar gambar dia. Tuan-tuan tengok situ gambar dia. Kita nak sebut pun kadang tu tak ada dalam apa ni di Malaysia kita ni yang seumpamanya. Jadi dalam kitab ini pun dia sebut nama Arabnya. Dalam kitab apa ni, kitab Matlaul Badrin yang dimudahkan oleh Yayasan Terengganu itu pun disebut begitu juga. Dia kata hanya serupa. Ni serupa kucing, ni serupa tikus. Begitu je. Baik. Dan halal samur. Dan sinjab ibaratul raud. Ya, nama kitab ibaratul raud menyebut samur ni dan sinjab. Sinjab ini tupai, tuan-tuan dan puan-puan. Tupai. Cuba tekan keyboard. Sin nun jim alif ba akan keluar gambar tupai. Ya. Kalau tuan-tuan buka kamus Al-Marbawi pun sinjab ni adalah tupai. Kalau buka dia ada sebelum tu dia ada gambar-gambar, dia tulis itu pertunjukan gambar-gambar binatang yang halal. Pertunjukan gambar-gambar binatang yang haram. Ada gambar tupai ni. Dan samur ni pun ada. Cuma disebabkan terlalu banyak dia cetak, photostat cetak semula, jadi gambar tu tak berapa terang. Nak tengok, googlekan je lah. Mudah cerita. Kalau saya tengok tadi, saya ingat gambar angsa. Rupanya dia tulis ular. Ada gambar, tinggal gambar kepala je. Hak ni semua dah gelap dah, kena dakwat dia apa semua. Jadi macam badan angsa. Begitu. Jadinya kita tengok, ular haram dia makan. Ingat ke angsa haram dia makan? Baik, kalau tengok gambar saja Dan samur sinjab tersebut pada Syarah Raud. Nama kitab juga 4. Dia kata 4, cuba tengok 4 di mana? Mana 4? 3 5. Mana 4 Ustaz? Baik, tak apalah. Bermula kedua-duanya itu dua bahagi daripada Sa'alib Turk. Baik. Binatang samur ini ialah daripada golongan Sa'alib At-Turk. Sa'alib ni musang Turki, Demikian